Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, senantiasa kita di dalam limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah sebagai biasalah, iaitu pengajian malam kita ni, kita akan sambung lagi pengajian kita tentang kitab Muqarrar Al-Aqidah kelas 9 sanawiyah tu daripada Wizarah Ta'lim At-Thailandiyah. Kita sampai kepada mata pelajaran yang ke-13, iaitu sebab-sebab munculnya, iaitu cara memikir daripada Almaniyah. Daripada mana? Daripada Almaniyah. Almaniyah ni sebagaimana kita duk royak lah, iaitu mereka yang mengasingkan ajaran agama daripada hidup manusia. Kita telah cakap daripada ini sebab ni, beberapa sebab mari, sehingga sebab yang keempat. Malam ni kita nak tengok sebab yang keempat biiznillahi ta'ala, iaitu sebab-sebab nak berlakunya cara mikir ni kerana
orang Gharbi ataupun orang putih lah, kalau kita kecek dengan cara kasar-kasar tu, orang barat sana tu, dia duduk bawah retahe gereja. Di dalam gereja tu ada baba-baba, padri-padri di dalam agama mereka yang suka menzalimi terhadap mereka. Allah kata hukum gereja-gereja tu boleh mengatasi hidup mereka. Tetapi yang merupakan kepada manusia, kata agama ni seperti mana yang dikeluarkan, yang dikatakan, yang dihukumkan mengikut apa yang yang dikhabar, yang dihurai, yang dijelaskan oleh para padri-padri. Sehingga mereka itu nampak kata apa yang padri itu khabar, kata ini adalah ajaran agama, ini adalah ajaran yang bangsa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan yang sebenar. Allah kata tak muwafaqah, tidaknya selarah dengan waqi', benda hak benar, dan tidak selarah juga dengan hidupan manusia, dan tidak selarah juga dengan pikiran manusia. Dengan sebab itu mereka jadi timbul cara mikir satunya, ideologi mereka untuk nak mengeluarkan diri mereka daripada hukuman besi tadi, ataupun hukuman kuku besi, untuk hendak mendapatkan kepada diri-diri mereka itu keadilan. Dapat kepada diri mereka iaitu keadilan. Sehingga mereka tengok kata agama ni tidak sesuai dengan hidupan manusia. Agama tidak berhak kita sebagai manusia itu nak menganutkan dia. Memanglah kalulah apa nama orang panggil kata agama yang dikemukakan oleh padri-padri itu agama yang tak benar, agama yang menzalimi, agama yang menidaskan, sama ada bab pegangi, sama ada bab hukumi, sama ada bab ekonomi, bab apa nama siasi, politik. Maka dia seolah kata, tak boleh nak terima ajaran agama lagu ni. Di situlah timbul, munculnya apa nama, cara mikir mereka kata agama tak kena mengena dengan hidup. Nampak dah tu? Ini sebab-sebab dia. Nak kita tahu dulu kata gapakah sebab-sebab yang mereka itu tak mau dengan ajaran agama. Pada malam ini insya-Allah kita akan bercakap iaitu bahasan yang keempat ni pada halaman 48 ini, iaitu at-tughyanul mali. Ni bab ekonomi pula. Kezaliman tentang ekonomi. Penindasan tentang ekonomi. Manusia kita ni hari dia ni kena makan, minum, berpakar dan sebagainya, ada belanja lah. Maka hasil kita nak menghasilkan belanja tadi itu pasti kena ada ekonomi dia, perniagaan dia, jual beli dia dan sebagainya, daripada sebab-sebab yang nak menghasilkan mata wang benda tadi itu untuk nak boleh jadi asbab hidup di atas muka bumi ini dengan cara seleranya, ataupun cara yang bebas, cara yang adil dan sebagainya. Itu maksud. Akan tetapi padri-padri yang ada di dalam gereja, yang ada di negeri mereka sana bagaimanakah mereka itu merupakan bab ekonomi kepada umat masyarakat. Seolah tu je pergi habis. Duk di tangan, duk bawah kereta hair dia belaka. Bab pegangnya pun duk bawah kereta hair dia. Bab hukum bab politik ni, bab mali pula. Mali makna ekonomi lah. Seolah kata semua dia boleh menguasai belaka. Di sana panggil hukum gereja. Hukum apa? Hukum gereja. Yang keluar daripada padri-padri yang ada dalam gereja tadi,
untuk carinya habuai-habuai daripada ajaran. Ajaran agama tu nak royak kata agama ni gini, sedangkan itu bukan agama, bahkan daripada akal fikiran dia, hawa nafsu dia dan perasaan yang tamak daripada dia sendiri yang tak kena mengena dengan din, dengan agama. Ini kita nak nampak dulu. Lalu dia kata haitsu asbahatin al-kanisatu akbar mullakil aradi. Sekiranya jadinya gereja-gereja itu ialah sebesar-besar pemilik ke bagi bombing. Seolah kata bombing yang ada, mana tanah yang ada ni duduk bawah mana? Bawah gereja. Gereja lah yang milikkan tanah-tanah tadi. Maka tanah ni salah satu daripada asasi nak hidup manusia. Manusia nak buatnya makan ni kena gunanya tanah. Nak buat tempat kediaman pun kena guna tanah. Nak buat tempat hidup dia pun kena guna tanah. Maka seolah kata tanah ni dimilikkan oleh gereja belaka. Apabila gereja tu boleh menguasai semua tanah, maka dia nak bagikan kepada rakyat dia tadi, pasti rakyat dia, orang duduk bawah kereta dia, kena bayar dengan harga yang tak makul. Harga yang tidak boleh kita nak khayal dengan akal kita, kelajak lebih daripada had dia, tajawazal had. Ini membawa ada manusia yang ada di zaman itu pada bawah kuku besi umpama tu kata, agama bukan lagu ni. Tetapi dengan sebab duk kena tani ngalama kata agama lagu ni, membawa kepada mereka tak sah pada agama. Ni dia. Sebab tu dalam Islam kita ya jaga masalah gapo? Masalah paksa benda bukan-bukan, ya jaga. Ya tak sah manusia itu kena paksa. Ya tak sah nampak kata manusia ni kena paksa, sebab manusia tu jadi dengan ikhtiari dia. Tuhan berikan manusia tu sifat ikhtiari, boleh nak pilih koning ke pilih koning. Kamar dia Tuhan akalkan fikiran, kamar dia akal fikiran itu Tuhan pula ajaran, iaitu sebagai wahyu untuk nak kontrolkan cara akal dia, nak kanan kan nak kiri. Tapi nak paksa kena gini. Tak ajaran Islam kita tak main lagu tu. Akan tetapi mereka ini, padri-padri yang ada dalam gereja-gereja, dia boleh milik habis, menguasai habis. Tanah-tanah tu duduk bawah kata dia belaka. Apabila jadi gitu, membawa pada dia lah sebagai benteng asalnya, gapo kena lalui dia. Bagaimana kau rakyat nak binakan umur? Pasti kena duduk bawah kata dia. Nak buat tempat menanam, buat ladai tu, buat benda tu, buat berapa nama tempat perniagaan dan sebagainya, yang kena guna tanah, pasti. Pak segi dia tu berapa juta. Murabba'ah dia tu berapa juta. Di sinilah membawa kepada mereka tak bukan ajaran lagu ni. Salah kata gitu. Soalah tak nak lawe, bangun nak lawe. Tu nak faham situ dah. Tu nak kita faham. Wa akbar iqta'in fi Urubah. Dan sebesar-besar berapa nama tu? Dan sebesar-besar tanah yang dimilikkan di dalam negeri Urubah, makna kata fok Eropah sana lah. Falaqad kanat tamliku al-masahat al-syasi'ah min al-aradi al-zira'ah bi'tibariha awqafan lil-kanisah. Molek sungguh ulama kita duk royak, seolah kata benda yang mereka itu duk buat sungguh, berlaku sungguh. Benda yang boleh kita tengok dengan mata kepala bagi mereka yang pernah duduk di negeri Eropah tu, dia boleh tahu keadaan hak ulama kita duk royak sini. Seolah kata ini apa panggil waqi'. Apa makna waqi'? Benda hak berlaku sungguh. Bukan makna kata benda yang duk dalam khayalan, tak. Benda yang berlaku sungguh. Lagu mana? Dan sesungguhnya adalah milik ke gereja tadi itu, milik ke masafat. Masafat ni mana kata benda hak luah tadi itu daripada tanah tu, syasi'ah yang terbuka daripada tanah-tanah hak mana pula? Az-zira'iyah. Az-zira'iyah mana kata, kalau bahasa Sia panggil kata satan thi prak pluk, tempat penanaman. Satan thi prak pluk mana kata tempat
taneme. Bukan sekadar yang milik akan bumi saja dak. Bahkan yang milik sampai ke tempat taneme semua peduk tangan dia. Jadi seolah kata dia tekan sungguh lah. Seolah kata dia mengatasi belaka. Mengatasi belaka tak apa kalau lah berlaku keadilan. Hak ni tak ada. Ni sebab tu manusia jadi rasa nak lawan tu. Jadi sebab-sebab nak boleh timbulnya cara mikir mengasingkan di antara ajaran agama dengan hidup manusia. Sebab kena tekan lagi. Sebab kena apa? Kena ada kena paksa kena zalim tindas dan sebagainya. Iktibar lagu mana? Haya duk royak kepada orang tu lagu mana? Haya syarah tu, haya milik suku, haya duk syarah mari tu. I'tibar awqafan lil kanisah. Mana semua ni tanah wakaf bagi gereja. Tanah wakaf bagi gereja. Kena wakaf kepada gereja. Gereja lah yang menguasai boleh nak hui tanah ni kepada orang ni, nak hui tempat tempat menanam kepada orang ni gitu, orang ni gini. Seolah kata ia masuk habis. Tu nak ayat kata tapi ajaran yang padri bawa datang ni ajaran yang tak ada. Apabila tak berlaku ada ni sebab orang kita ni kalau tak ada satu ni ya tak boleh. Sebab itulah ulama Islam dia kata Allah Subhanahu wa taala dia akan mengkekalkan negeri sekalipun negeri itu bukan Islam, tapi kalau ia berlaku ada ia berpanjang. Tapi lah negeri Islam sekalipun tapi tak ada keadilan ia akan runtuh. Ya kan? Akan binasa, akan runtuh dan sebagainya. Dengan dakwa lagu mana? Bidakwa annaha tusraf aidatuha ala sukanil ad-dairah. Tu dia kata dengan dakwa bahwasanya perbuatan yang dibuat tadi itu dipalingkan keuntungan tadi, kalau bahasa siapa panggil pun palit tadi itu di atas penduduk-penduduk yang ada di sekelilinginya. Ya dakwa kata sungguh kita milik tempat penanam, milik tu milik, tapi semua tadi itu klik kepada puak kita juga, kita tak apalah. Itu bercakap tapi tepat hujung jatuh sungguh yang boleh kita tengok dengan mata kepala sungguh ya bukan seumpama tu. Seumpama mana? Seumpama dakwaan huraian itu bukan. Itu tempat yang jadi orang penduduk tadi jadi tak puas hati. Jadi tak apa, jadi tak puas hati. Wabina al-kanais wa tajhiz al-hurub al-salibiyah. Dia kata sungguhlah puak kita ni milik tanah. Supaya kita milik pun kita akan bagi juga kepada penduduk, bukan mana kita sorang hak nak boleh. Tu bercakap pada hakikatnya bukan lagu tu, dan kita milik tanah hak banyak ni kerana kita nak binanya gereja tambah lagi. Ya tanah semua ni bukan untuk nak bina gereja belaka supaya dalam negeri Islam. Ya kena ada tanah tempat penduduk, tanah tempat untuk wak tanam, tanah untuk wak ibadat sebagai masjid dan madrasah dan sebagainya. Bukan semua nak wak tempat jadi gereja belaka. Ni dakwah mereka. Dan kita tu kena cedek, sediakan untuk takut ada peperangan agama. Huruf as-salibiyah, mana ada peperangan agama, kita kena kena jaga juga. Kalau bahasa siapa panggil ini panggil hit pun dia. Ni panggil kata buah yang dia itu hurai syarah kepada penduduk-penduduk dia. Bahasa dia kena wak muka lah sikit supaya nak nampak kata dia tu bagus dan molek dan sebagainya. Ini salah satu sebab yang orang penduduk, orang putih itu, orang Eropah tadi itu tak berasa puas hati dengan apa yang dikemukakan oleh padri-padri yang ada dalam gereja ni. Sebab itulah mereka yang kata agama ni tak kena mengena dengan hidup ni sebab dia kena tindah ke orang, kena zalim, kena ambil hak dan sebagainya, maka jadi gini. Itu adalah perkara-perkara yang disebutkan sebagai sebab yang pertama. Ia sebut di sini sebab yang pertama aturian yang pertama ni iaitu sebab ia ada empat semua. Yang kedua dia kata pula di sini
Thaniyan as-sira'u bainal kanisah wal ilm. As-sira' mana ada pertemuan. Mana bahasa siapa panggil mikan kat yang. Makna kata jadi ada pertemuan, jadi berlawan lagi mari di antara gereja dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Seolah kata gereja royak mari tubik, orang tengok dengan ilmu sungguh tak serupa dengan apa yang dimengajarkan oleh gereja. Nampak tu tak? Seolah kata gereja royak kata manusia, seolah gereja royak kata manusia ni daripada cahaya. Daripada mana? Daripada cahaya. Ilmu hak yang royak mari, ilmu pengetahuan daripada syarak apa baik, daripada apa nama kaji apa baik, kata asal manusia daripada tanah, maka seolah tak ada berlawan di antara dua. Nampak tu tak? Seolah kata hak gereja ajaran royak pesening, royak kiri, ilmu pengetahuan royak kan ni. Tak sama. Jadi pertemuan di antara dua perkara tu lah. Apabila jadi pertemuan di antara dua perkara tu, membawa kepada seseorang tu jadi rasa tak puas hati. Tak puas hati juga. Mari kita tengok. Dia kata di sini, falaqad qama as-sira'u bainal kanisah wal haqa'iqil ilmiyah ala ashaddiha. Tu dia. Dan sesungguhnya telah jadi pertemuan di antara gereja-gereja dan hakikat-hakikat keilmuan di atas berdahsyat. Mana kata temu sungguh seolah kata hak ni royak kiri, hak ni royak kanan. Hak ni royak betul dengan cara memikir, betul dengan wakil benda hak berlaku. Hak kanisah royak tak betul dengan ilmu apa nama, tak betul dengan cara memikir, tak betul dengan benda hak duk berlaku. Manusia jadi hairan. Pengikut dia jadi hairan. Nampak tak tu? Pengikut jadi seolah kata pening. Hak mana satu? Seolah gitu. Dengan sebab itu ad-dinul Islam, agama Islam kita, agama yang bawa datangkan ilmu dan ajaran agama kita ya tak berlawan lagi mari. Tak ada ajaran agama hak Islam kita berlawan di antara ilmu dengan ajaran agama. Tak ada. Satu contoh misal mudah-mudah. Kita sebagai orang Islam ni pakat beriman belaka. Tapi nak ayat misal yang dikajikan oleh manusia yang tak beriman pula tu. Apa yang dikemukakan oleh ajaran Islam kita. Ajaran Islam kita dia berikan satu contoh. Satu ajaran kata jilatan anjing tadi itu ada najis, ada kumis yang mudaratkan hidup manusia. Dan kumis dia itu tak akan jadi memadam dan mati, melainkan dengan sebab ada cara yang syarak itu royak, iaitu kita kena menyuci dengan air tanah tadi itu, barulah najis ataupun bakteria yang ada di jilatan anjing tadi itu nak hilang tubik gi daripada bejana ataupun pakaian yang kita pakai ataupun gapo katalah benda yang kita nak guna tadi, hingga pada tubuh badan manusia sendiri pun. Mereka yang tak beriman tadi dengar ajaran Islam ajar umpama ni, ajar umpama tu, lalu dia pergi buat kajian. Ya orang tak beriman dia nak kaji tengok kata benar sungguh ke tak. Ni orang putih waktu baik. Saya baca di dalam beberapa buku hak orang putih tadi itu, ya waktu baik kenyataan sungguh. Dia usaha seolah kata tajribah. Bahasa siapa panggil todlong. Bahasa Melayu kata terang tengok, cuba tengok. Bawa anjing mari nak bersihkan jilatan anjing. Tengok dalam mikroskop dia tadi itu, kelang culatat tadi tu, tengok pula, tak. Ada lagi, banyak tak habis. Tengok pula, wari pula, cara nak menyuci hak lain pula. Tengok tak habis. Ada. Sehingga bawa data cara yang syarak Islam itu syarak mari, bawa tanah. Air tanah mari, cuba jiuh tengok. Cuah tengok. Kamar dia diiringi pula dengan
air yang mutlak yang suci tadi itu didapati tidak ada suluh mari baru kaji tengok tak ada. Bakteria gapo habis. Situ ya tunduk tu. Situ ya pakai duk dia tu. Ada hak berimeh, ada hak pesing tak berimeh, hak pesing dia tu tak ada dapat hidayah tu nak buat lagu mana? Ayat lagu tu. Beberapa perkara yang boleh kita tajribah panggil i'jazul ilmi fi sunnatin nabawiyah. Benda yang jadi perkara yang apa nama yang agama kita royak mari, khabar mari tak menyalahi dengan ilmu hak sungguh. Adapun hak kanisah ni, hak gereja-gereja ni, waktu be ajaran kemudian berlawan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Manusia kita ni, ia tak boleh ajar. Manusia kita ni, ia tak tahu satu ya. Satu masa ia tak tahu. Tapi, bukan kita duk khayal ataupun nampak kata dia tak tahu sama tak. Ia kau ngaji, kau buat kaji ia kau dengar tambah dan sebagainya, ia akan tahu. Kata gapo jadi gapo. Di situlah tepat jadi tak sama di antara ajaran yang mereka ini berasa kata agama tak kena mengena dengan ilmu pengetahuan. Sebab ia duk royak benda bukan-bukan. Sebab tu dalam Islam kita tak boleh nak ada benda-benda lagu tu. Benda yang pesing kata khurafat lah kalau kita kecek. Khurafat ni semua agama, bukan agama Islam sekarang yang memperhalangkan benda tu. Agama Buddha, sekalipun dia agama ardi bukan agama samawi, akan tetapi dia tak say juga kepada khurafat. Apatah lagi agama samawi seumpama agama Islam dan sebagainya. Dia tak mau khurafat ni. Khurafat ni timbul daripada mana? Timbul daripada orang yang ada tujuan maslahah yang tertentu. Bawa datang mari kerana ada habuai tujuan yang tak bagus untuk nak mentarikkan habuai daripada mata benda wang ke, daripada pangkat ke, daripada berapa untuk nak menghasilkan benda hak tujuan ia tadi itu. Ya nak boleh ya, boleh. Sebab itulah timbul dalam Islam kita apa baik khurafat tak belaga dengan ilmu. Seolah kata kita tengok, seolah kata benda khurafat ni satu pihak balik kiri, suku sakak dengan ilmu pengetahuan. Nampak dah tu, mereka ini sebab hak tak boleh nak terimanya ajaran yang dibawa datang oleh padri daripada gereja tadi dengan sebab bawa ilmu yang menyalahikan benda yang benar, menyalahi benda yang yang dibuat kaji mari. Dah tu tak? Sebab itulah ilmu kita Islam kita ni dia cermelang, dia gantung pada sumber wahyu, dasar wahyain Alkitab was sunnah. Sebab itulah apabila Islam kita terlucuk daripada tu jadi khurafat. Jadi apa? Jadi khurafat. Sebab tu sumber kita gantung situ. Juga agama Nasara ni pada asal dia gantung kepada Injil. Kalau hak asli tadi itu dia serupa ya. Serupa pada serupa pada kata tak say benda-benda khurafat. Tapi dinisbahkan oleh padri-padri ada dalam gereja tadi kata, ajaran hak kita ni lagu ni. Sedangkan tak muafaqah, tak selaras dengan ilmu hak sungguh. Ilmu hak sungguh. Sebab itulah mereka orang hak jadi penduduk tu tak boleh nak terimakan perkara-perkara hak tersebut tadi. Wa kanatil kanisatu hiya al-masdarul wahid lil ma'rifah. Di sini. Ni tepat yang dia menguasai ni. Politik dia yang akakkan puak dia ni siapa akan boleh menguasai semua. Lagu mana? Dan didapati bahawasanya gereja itu iaitu satu dasar hak asal, dasar yang satu sahaja untuk kita nak makrifah. Kita nak tahu gapo pasti kena keluar daripada gereja. Nak reti gapo pasti kena keluar daripada gereja yang ambil qara tadi itu, ambilkan hukumnya tadi itu daripada padri-padri tadi. Sini satu kalau hak mana tak supang hak ni, orang ni bukan. Dia letakkan jadi satu gitu. Nak satu dalam agama, dalam hak mana-mana hidup manusia ataupun dalam agama Islam tak ada jadi muskilah, tak ada jadi perbincangan perbahasan gapo dak.
Tidak ada mempertikaikan, akan tetapi yang kita nak satu boleh, tapi kena qama 'alal 'adl. Kena duduk di atas keadilan satu. Yang kedua kena duduk di atas kebenaran. Adil serta benar. Barulah orang tadi itu berasa nak patuh dan ikut pada hak benar yang satu tadi. Ni dia akadkan diri dia, keadilan pun tak ada, kebenaran pun tak ada. Keadilan tak ada. Ada kezaliman, kebenaran pun tak ada, kerana ada dalam tu khurafah. Sebab itulah orang-orang Eropah, orang putih itu, orang Eropah tadi itu, ia tak boleh nak terima. Kata agama lagu ni bukan agama, dia kata. Sebab tu ia benci kepada agama dengan sebab orang yang jadi muka kepada agama buat perangai yang tak sesuai dia itu menjadikan, tak sesuai dia itu mengkemukakan kepada ummah. Itu bukan. Falamma dia takkan puak dia sebagai gereja tu sebagai dasar asal satunya sahaja untuk kita nak tahukan pengetahuan. Falamma zaharat ba'dul haqa'iqi al-haqa'iqil ilmiyah allati tukhalifu ma qarrarahu al-kanisah ma taqarrarahu al-kanisah hasala as-sira'u bainal kanisati wal ilm. Ajalah. Maka tak kala zahirnya setengah daripada hakikat keilmuan yang menyalahi apa yang didasarkan, yang ditegaskan akan dia oleh puak-puak gereja-gereja, oleh gereja, maka di situlah timbulnya pertepungan, permusuhan, perselisihan di antara gereja dengan ilmu. Ajalah. Orang kita royak sekali ke dia boleh kata gini sebenarnya benda tak benar, tapi jangan terlupa kata orang hak kita hajar dia tak benar tu, satu hari dia tak tahu, dia akan tahu juga kata benda hak tak benar hak kita hajar kepada dia. Ya tak boleh. Sebab tu orang tua dia kata jangan dak amal benda hak salah, satu hari makan diri. Hajalah dah. Jangan dak amal benda hak salah, jangan dak buat sedap kalau kita salah, jangan buat sedap. Zalim ke orang, jangan buat sedap. Bohong kepada orang, jangan buat sedap. Deraka kepada orang, jangan buat sedap. Kenapa? Kita mencalonkan diri kita, jadikan orang maslahah. Di mana ada maslahah kita duduk, tak ada maslahah kita tak duduk. Jangan amal lagu ni. Semua perkara hak sebut tadi akan makan diri belaka. Pada akhir natijah ia akan makan diri. Tak lama apa bangat. Dua tu ya. Mereka ini dah royak, fok padri ni daripada hak keluar daripada gereja ni dah royak juga pada masyarakat. Kata hukum ni gini, hukum ni gini, benda tu lah tu. Akhir sekali orang buat kajian, tak ada kali lagu tu. Itu dia. Nampak dah tu? Salah satu daripada misal daripada contoh yang puak-puak padri ini buat kerja yang mereka itu tak boleh nak terima. Ya rakyat kata apabila gereja ni waktu baikkan satu qara, satu gapo, satunya keputusan. Satu keputusan kepada kamu, katakan kata apabila mung tu nak berkahwin, pastilah mung tu kena bui padri tu tengok dulu isteri mung tu. Tengok siapa kadala, tengok siapa kulit dia tu. Tengok siapa kulit kita khoya ambil lah, tengok lagu mana. Nampak dah tu? Sebab apa? Kalau tengok lagu ni akan hasil berkat gitu, berkat gini, mu akan hidup senang gitu, hidup senang lagu ni. Orang kita kalau hajar benda khurafat lagu tu, satu hari dia rasa sedap tak? Kok mana demo? Tok guru, baba duduk dalam gereja, duduk nak tengok orang perempuan. Gereja ni, foto guru dalam gereja ni tak boleh bergaduh dia dengan dunia ni. Hak ni hak pasal dunia. Orang jadi mikir. Tak boleh terima lagu ni. Ni tersebut di dalam kitab-kitab yang mereka itu panggil, kalau bahasa Arab panggil fadahah. Fadahah mana kata benda yang jadi bahasa Jawi kita, salah kata benda yang jadi pecah perut. Benda yang jadi tak bagus, tak molek tu. Puak-puak gereja. Lagu mana? Ni benda-benda yang kita kena tahu supaya kita ni tak pedayakan. Salah kata benda-benda ni kita kena tahu.
Wa min huna, di sini istadamat haqa'iqul ilm bi zuyufil kanisah. Di sinilah jadi istadamat ni makna kan? Jadi lahirnya apa nama, tak jadi pertemuan. Jadi timbullah belawai hakikat ilmu dengan zuyufil kanisah. Bi zuyuf al-kanisah. Zuyuf mana kata mereka yang jadi apa nama, puak-puak haduk di dalam gereja tadi. Jadi belawai dah. Orang tengok kan ni, kenapa dia royak kiri, orang tengok atau benar-benar lagu ni, dia royak lagu ni. Lepas tu dia nak buat lagu mana? Di sini tepat apabila zahir kata benar-benar menyalahi apa yang mereka itu royak. Dia nak jaga lagu mana, makanah dia, pangkat gereja dia supaya tak seru jatuh daripada hati pengikut ni, nak buat lagu mana. Di sini berlaku zalim pula ni. Di sini berlaku apa? Berlaku kezaliman pula. Lagu mana tengok dia kata. Faqamatil kanisatu bil qabdi. Di sini. Ala may yukhalifuha. Ni nyanyi. Sebab itulah orang apabila duduk di dalam kezaliman, dia tahu sekalipun kebenaran, tapi yang nak menzahir kebenaran tak boleh. Tak boleh nak menzahirkan kebenaran. Awak pun tak boleh menzahir kebenaran, kerana hak atas tu akan jadi supang ni. Lagu mana? Maka bangunlah, seolah kata buatlah rancangan oleh puak-puak gereja tadi itu dengan mentangkapkan. Tangkap ni mana? Pegang, igak. Kalau bahasa petani ke igak. Kalau bahasa siapa panggil cap. Pegang. Pegang buat apa? Pegang untuk nak seksa. Pegang untuk nak mempenjarakan dan sebagainya. Pegang siapa? Tangkap siapa? Ala may yukhalifuha. Di atas mereka yang menyalahi akan hukum yang dikeluarkan daripada gereja. Jelas. Bukan mudah kita nak sebut benar-benar, bukan mudah. Sebab itulah orang nak pakai, orang nak akad benar-benar tadi itu terkadang kena sabar. Kena sabar satu dah, kemudian kena mengkemukakan diri dia, maruah dia, ilmu dia, tenaga dia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu bukan mudah orang nak sebut benar-benar. Nampak dah tu, benar-benar ni benar pahit. Benar-benar benar yang manusia tadi itu, manusia hak mana? Manusia yang tak benar tadi itu tak suka nak dengar. Sebab kita tahu dah kan. Nampak je dah, tak kena duk royak banyak sin ni. Benar-benar ni payah kita nak royak. Sebab tu orang tak sin nak calon diri dia duduk pada benar-benar. Awak apa? Duduk balik benar-benar. Duk ngelik gitu. Ngelik gini. Terutama hak pesen kata apa nama, kalau kita nak sebut winapak sini enggak, hak boleh habuai daripada pihak yang tertentu. Boleh habuai daripada pihak yang tertentu dan sebagainya. Kau payah nak ayat benar-benar. Tanah apa hak orang, kereta apa hak orang, rumah tangga apa hak orang. Dan itu tepat nak sebab agama apa hak orang sebagainya. Kau payah. Jadi kau susah. Sebab itulah alhamdulillah sekarang ni jadi agama kita ni Tuhan membukakan di atas apa nama udara dan sebagainya. Jadi kita boleh nak dengar benda-benda. Ni satu-satu hujah daripada Tuhan juga ni. Nah, satu hujah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ummah. Seolah kata kalau orang ni tak sewa kerja, orang ni mai buat kerja, orang ni tak sewa kerja, orang ni mari. Kita sabar seh. Tentera Allah Subhanahu Wa Taala ramai. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nah, Allah Ta'ala yang tahu tentera dia banyak mana. Tak ada pihak nak boleh tahu tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Maka Allah masta'milna wa la tastabdilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, gunalah diri kita di atas jalan ni hakmu itu redha. Di atas jalan ni hakmu. Janganlah tukar kita orang lain pula. Kita nak pegang. Kita kena calonkan diri. Setiap media hak kita. Imam cara imam, khatib cara khatib, Bilal cara Bilal.
Ustaz, tok guru. Ahli politik, bisnis, puak-puak hadok kerja balik ekonomi dan sebagainya. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Tak ada manusia yang tak ada kelebihan bagi diri. Itu hari belaka kelebihan. Cuma kita sendiri tu tahu ke tak tahu kelebihan, hak tu syukurlah. Hak tu syukurlah. Tu nawi kita faham di sini. Baik. Watakdzibihim. Bukan sekadar tangkap orang hak menyalahi. Menyalahi kata tak betul lagu ni. Sebab alasan gini. Ya apa tahu. Tetapi dengan sebab demo boleh pegang jawab tahap besar lagi, ya boleh buat kerja. Nampak tu? Dan membangkit dusta. Lagu mana bangkit dusta? Tak betul orang tu buat kajian ni. Puak kita ni ada lagi. Kerajaan kita lah. Kita ada padri hak alai-alai. Tak ke mereka itu tak tahu. Kita ada gereja beratus tahun dah. Dan sebagainya. Itu buah-buahan huraian-huraian untuk nak masyarakat yang biasa, orang awam dan orang tak ada sakafah dengan cara berdalami untuk berkejak dengan mereka. Untuk apa? Untuk masalah-masalah yang tertentu. Itu yang diberjalankan oleh kerajaan gereja-gereja yang ada di negeri Eropah pada masa nak terimanya cara memikir sekular ni. Bahasa kita kena sekular tak gitu kah? Bahasa Arab panggil almaniyah. Wa muharabati afkarihim. Bukan sekadar bakit bahaung dan tangkap, bahkan menserangkan cara-cara memikir mereka. Cara memikir mereka. Ajalah belaka. Mereka ini nak menggonjangkan thawabituddin. Thawabituddin mana benda hak jadi dasar bagi agama. Tengok 2-3 hari sekarang lah ni, kalau kita baca surat-surat khabar ataupun kita tengok khabar-khabar di dalam negara Arab, ada satu orang tadi tu daripada cara mikir sekular ni, mari untuk nak gonyelkan daripada umat Islam, kata Isra' Mi'raj ni benda tak ada kali kata. Bukan yang nak dikisah Isra' Mi'raj tu, yang nak menafi kata semaya orang Islam kata ambil pada Tuhan ni benda khurafat dia kata. Tak boleh nak jadi nak pergi kepada Mekah, daripada Mekah pada Palestin, tak boleh nak jadi. Ia ada ukur dengan kekuatan dia. Ia ada ukur dengan kekuatan dia. Dia orang kecek ni. Dia orang kecek ni sakit masuk hospital juga. Ramakkan sengka kata dia ni ada kuasa hebat sampai kaya boleh qiyas kuasa Tuhan dengan kuasa manusia. Nampak tu dah? Lawan Tuhan pagi, siang malam. Lawan Tuhan. Lawan tu mana? Lawan agama Tuhan, lawan syariat Tuhan. Allah, Tuhan gemuk-gemuk. Tuhan gemuk-gemuk. Itulah. Sebab itulah kita sebagai orang Islam tadi tu pastilah kita kena jaga agama kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga molek Islam kita ni supaya kita bawa sampai kepada natijah kita. Orang tu gonjes mata lah ni, gonjes mata dah. Gonjes situ, gonjes sini. Tu dia. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena tahu. Kemudian apabila gitu, kena tangkap lagi. Ya kecil benar, kena tangkap lagi. Kena bakit bahaung lagi. Kemudian menserangi lagi. Serang lagu mana? Dia akan menjadikan orang-orang yang duduk makan dengan cara memikir gereja ni ataupun padri tadi itu, ia akan buat ahli dia untuk nak mengkemukakan benda yang tak benar jadi nampak benar. Jangan. Sebab itulah zaman kita ni Nabi kata zamanun khadda'an yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Makna kata didustakan orang kecek benar dan dibenarkan orang kecek dusta. Jadi balik neraca. Ini pada zaman yang kita duduk. Boleh tengok di dalam TV, di dalam internet, di dalam ni boleh tengok hari ini. Mereka akan mengadakan puak-puak dia untuk nak ayat kata benar hak dia dak buat ni betul.
Sedangkan tak betul pada asal lagi. Pas boleh jadi ke? Dia mau kata, boleh jadi ke benda hak tak betul, wak jadi betul. La ilaha illallah. Ugama kita kata, ugama mari bombing. Tak ada mari daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada mari pada langit, tak ada wahyu pun. Siapakah kitab mereka tu baiknya ana? Cuba kita tengok ugama hak kalau di Thailand tu, ugama hak soal lagi tu. Ugama Buddha tu. Ugama tak ada pada asal pun. Teori daripada manusia gitu. Siapa kaya bakit jadi satu ajaran. Boleh buat apa? Tengok. Kita tak terkhayal dalam akal fikiran kita kata jual manusia gitu dan gini ni boleh jadi. Tapi setengah-setengah daripada negeri kata sah buat kerja lagu tu. Tengok tukar neraca. Kita tak terkhayal. Nampak tu tak? Ni nak kita nampak kata dunia ni ya gig mana? Ya nak bawa gig mana orang hak pesen-pesen ni. Sebab itulah walaupun mereka ni fuak hak cara mikir sekolah ni dia ni sebagai orang juga, orang hak tak beriman juga tak boleh nak terima dengan ajaran yang dikeluarkan daripada padri-padri mereka, tak boleh nak terima. Nampak tu tak? Sebab itulah kita kena tahu kata gapakah yang mereka itu nak bawa, nak kemukakan kepada umat masyarakat. Wa min samma nasya'atil fikratu alqailah. Di sinilah timbulnya cara mikir yang berkata innal ilma la silata lahu biddin. Tu baik natijah dah. Tu baik natijah sebab apa? Sebab yang pertama kena tindasan. Duduk di dalam kezaliman. Dan apa yang dikemukakan dengan benar-benar didustaikan dan diserangikan, akhir sekali yang cakap benar-benar ditangkapkan dan sebagainya, akhir tubik natijah berasa kata agama tak ada kena mengena dengan ilmu. Hak sebenarnya hak ning ni hak dak jadi masalah dalam agama ataupun dengan puak-puak yang duk bawah gereja dan padri dan sebagainya. Tapi tiap-tiap perkara yang luruh, cara mikir yang luruh kepada umat manusia ni ada orang kutip. Hak sianya orang Islam hak kutip. Islam pasal mana? Islam hak pasal bakar. Bukan Islam hak erti Islam. Islam hak erti Islam tu ya tak kutip lah, ya tahu. Ya ada ahkam luqatat. Nak kutip barang jatuh tu ya ada dalam Islam kita. Tapi hak ni ya tak tahu gapo. Ya tak tahu. Nak buat kan apabila tak tahu. Ya kutip. Sampai perasa kata agama kita ni yang membawa pada kata tak maju. Sebab tu duk suruh perempuan jangan pakai hijab. Hijab no. Orang pakai zaman dulu tak apa lah, zaman kita tak boleh dah. Kita dengar daripada setengah-setengah tak kena semaya dah 2022, 2021 tak kena semaya. Semaya orang dulu. Dia akan pergi habis. Itu panggil thawabit. Benda yang jadi dasar agama kita kena, kalau bahasa siapa yang kena raksa, kena jaga, tak tidak, kita nak gantung di mana? Kita kena buat beza di antara al-thawabit wal mutaghayyirat. Benda yang tetap dan benda yang boleh kita berubah gimari. Ijtihadat tak apa. Ijtihad gitu, ijtihad gini boleh, tapi hak tetap hak tak boleh ubah tu. Arak dah haras situ. Kenapa dah tu? Arak haras situ. Tiap-tiap perkara yang memabukkan, yang menghilangkan akal manusia dah haras situ. Walaupun dia mau nak buka kata tak apa hari ni boleh kita makan benda nak menghilangkan akal, nak minumkan dagang apa kena dengan undang-undang. Sekali pun gitu. Tapi tetap hukum Islam kita tetap kata benda ni adalah haras itu. Itu panggil thawabit, benda tetap. Sebab apa kena royak lagu tu kepada umat masyarakat? Kenapa? Kerana tujuan hak Tuhan jadikan manusia ni dia tak ubah. Walaupun manusia nak kiri, nak kanan, nak depan, nak belakang, hak tu tak kira. Tapi hakikat hak kita nak pergi sungguh tu, ada hidup, ada mati. Ada hidup, ada mati. Dia tak boleh pergi. Lepas pada mati ada alam akhirat, ada alam barzah, ada hisab, ada berapa nama sana, ada cerga, ada ngakau, yang kena pergi kot. Situ ya ulama kita duk royak hak awak kerja gati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ ya tepat. We faham masalah ni, we kita faham we molek. Kalau gitu dia kata sesungguhnya
Ilmu tadi itu tidak ada sakut paut gapo pun dengan gapo dengan apa nama dengan agama hak ning sebab timbul boleh nak kata lagu ni innad dina la silata lahu innal ilma la silata lahu bid-din ni syiar lambang hak besar hak mereka dona akad kemajuan hak pesi tak ada beragama hak ni kita boleh tahu dalam kata malam ni kata sebab gapo dia mau kata agama ni tak maju mari sini. Nampak tu tak? Agama tak maju dan sebagainya. Mari sini. Wa innad dina yuharibul ilm. Dan sesungguhnya agama itu memerangi, menghalangkan akan ilmu pengetahuan. Islam tak lagu tu. Cara royak, manakah Islam royak dalam Quran tak betul dengan ilmu? Tak ada. Cakap muka mari satu pun tak apa. Ada jawab pes seluruh. Tahakkuk hak Tuhan kata sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta wa fi anfusihim hatta yatabayyana lakum annahu alhaq. Yalah. Tuhan nak bagi tengok kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara air laut dengan air sungai tak bercampur pergi mari. Hari ni nyata. Hak Tuhan royak dalam Quran kata atas daripada udara jazibiyatid dunia hak kita duk ni, hak oksigen ada ni bahasa saya panggil rang dengdut hak kita duk ada ni, atas pada ni tarik ke dunia tak ada, atas pada tu tak ada udara, tak ada sungguh. Nak misal win apa mudah-mudah. Nak misal win apa mudah-mudah. Semua hak Tuhan royak dalam Al-Quranul Karim. Orang panggil i'jazu ilmi fil Quranil Karim dan i'jaz ilmi fil hadis nabawiyah. Semua ternyata kata tak menyalahi ilmu. Tak menyalahi ilmu. Jadi kita nak pergi pakarkan kaedah kata innad din la silata innal ilma la silata lahu bid-din wa innad dina yuharibul ilm. Tak betul. Sebab kaedah ni hak orang penyakit. Sebab apa penyakit? Sebab dia kena tindas. Orang kena paksa. Lagu mana keadaan? Ada ke perempuan tubik 2-3 bulan lepas tu ke? Tubik orang tak agama Islam tak molek gitu, agama Islam tak molek gini. Sebab apa boleh jadi gitu? Sebab keluarga yang lagu mana? Cuba kita tengok. Hajalah sini je. Hak supaya ya. Jadi kaedah ni tubik daripada mereka yang ada sebab, ada penyakit, ada tindasan, ada kezaliman. Kita nak pergi pakar di atas hak tak ada, tak boleh. Sebab tu ulama yang kata jangan kita tengok pada juz'iyat, la tanzur ila juz'iyat wa tahkum ala al-kulliyat. Tak boleh. Tu kaedah hak kita. Kita tengok sebucun ni ya, tapi kita nak hukum semua, tak boleh. Ni kita hukum di atas hak kita tengok ni salah lagu ni. Orang lain hak tak buat hak tu, tak. Jangan kita tahu kalau lagu ni hak lain pun semua. Tak kelah tu. Nampak tu tak? Tu kita kena tahu juga, faham di sini, faham jadi molek. ثالثا الاضطرابات والثورات التي قامت في أوروبا كالثورة الفرنسية وغيرها تعد من أسباب قيام العلمانية. اضطرابات mana kan haru-haru adalah masalah hidup mereka. Kenapa boleh jadi haru-haru? Sebab keadilan tak ada. Orang yang berbangsa kulit putih mentindaskan orang yang berbangsa kulit hitam di negeri mereka. Orang yang kaya tindas orang yang fakir miskin. Orang yang muda tak ada beri kehormatan kepada orang yang tua sehingga mak pak sendiri. Ni apa panggil ittirabat mereka. Jadi salah haru-haru hidup mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak ada duduk di atas bawah garis. Dalam Islam la fadla lil arabi 'ala al-a'jami wala aswad 'ala al-abyad illa bittaqwa. Hak kita kaedah hak kita hak tu. Tak ada kelebihan bagi orang Arab di atas orang bukan Arab, orang putih di atas orang hitam, malaikat takwa. Kita tak ada buat beza di antara jinsiyah tu jinsiyah ni, tak ada. Sancat tu sancat ni kalau bahasa Sia juga tak. Orang ni orang kulit putih ada harga lebih tak. Sama. Nampak tu tak? Sama saja. Hak mana hak lebih? At-taqwa. Situ neraca kita. Keadilan dah tu.
Ya tak sama di antara mereka yang nak jalih umpama ni. Dalam agama kita, orang muda pasti kena hormat kepada orang tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan daripada akhlak yang kami hajar, Rasulullah kata, mereka yang tak siaplah terhadap kanak-kanak dan tak hormat orang hak tua. Orang tua hak mana? Orang tua kita hak utama sekali. Orang tua yang beradab, orang tua yang adanya jaksa, orang tua ni. Kena istisna jugalah kalau orang tua hak pesing apa nama satu lagi tu bab lain. Apa dah tu? Ya orang kita kena istisna juga. Tapi kita kecek dengan cara umum kena hormat. Tu dia. Nampak tu tak? Tu cara dia. Itu adalah cara dia. Faham tu tak? Kemudian hatta dalam agama kita ni beri kehormatan kepada binatang. Kehormatan binatang. Siapakah kita nak semelihkan dia? Kita kena buat jadi molek dan sebagainya. Ni panggil ittirabat. Mana kata haru-hara hidup mereka. Dan suka berlaku apa nama thawrat. Sarat ni mana kata bahasa saya panggil kan peratuang. Merotak situ merotak sini. Yang berlaku di negeri mereka seperti pemberontak ataupun saurah ataupun apa nama katakan peratuang hak Fransa dan lain-lain daripada tu yang dibilangkan sebab-sebab mereka itu nak bangkitnya cara mikir nak royak kata agama dengan hidup dunia, hidup manusia tak ada kena mengena. Dia ni cara-cara mikir mereka. Kemudian seterusnya iaitu rabi'an, iaitu syuyu'ul madhahibi wal anzimah al-ijtimaiyah wal nazariyat al-haddamah ka nazariyat at-tatawwur wa ghairiha. Iaitu timbulnya syuyu'u ni mana tersebar. Perjalanan dan pengaturan-pengaturan dan teori-teori yang nak menghadam. Haddamah makna kan? Makna yang nak membinasakan. Teori yang nak membinasakan. Sungguh. Teori yang nak membinasakan makna kata teori yang apabila manusia makan, dengan dia semangat pun habis, cara mikir pun habis. Apabila semangat habis, cara mikir habis, diri dia pakai rutuh juga. Rutuh. Ni tempat yang kita kena tahu. Boleh kita makan. Tak makan apa. Terkadang orang royak dalam keluarga kita sendiri. Tapi kita tak pandai nak kira. Apabila tak pandai nak kira, kita makan. Akhir sekali natijah. Kita tak sapa pada natijah kita nak pergi. Berat lagu tu. Nampak tu tak? Ni cara-cara. Budak-budak ni tak ada nak kira. Terkadang tak ada nak kira. Budak-budak muda. Umur 20, 25, 23. Tak ada nak kira. Dengar berasa jalan dah turun lagi. Kes sekali tak sapa kepada natijah dia. Inilah apa yang kata zalim dan kesia kepada pemuda-pemuda kita. Seperti nazariyah at-tatawur. Nazariyah tatawur ni mana nazariyah teori cara memikir kata asal manusia ni bukan daripada Adam alaihissalam. Seperti teori Darwin waktu baik kata asal manusia daripada moyek dan sebagainya. Teori kata asal manusia ni daripada ni siapakah jadi memunuhkan faham ni. Terkadang buat teori black-black ni. Teori pasal kata mengaji saja tak sebab kerja. Teori kata tak boleh nak duduk dengan orang kalau kita sebab benar-benar. Teori black-black. Siapakah jadi jatuh. Jatuh kan. Kamar dia ubah benda khayal. Nak kaitnya boleh tapi batu depan kaki, depan kepala, mata kepala dia, dia tak boleh nak ambil wak pedah. Akhir sekali sepak debu. Nampak tu tak? Sebab itulah teori tatawur ni bahaya. Royak atas depan kita gini, depan kita ni benda khayal saja. Nampak tu tak? Benda khayal. Sebab itulah kita kena beza di antara alam khayali dengan alam waqi'i. Beza molek. Alam khayali ni tak boleh khayal. Khayal tak siapa pun. Khayal saja. Tapi alam waqi'i kita tinggal dia. Nyanyi. Tak siapa. Matu orang kubur dengan cara sirar. Halus gitu. Orang tak ada boleh ambil pedah daripada dia. Sebab itulah teori tadi itu penting.
Nah, kita sebagai pemuda-pemudi, anak-anak hak pelajar baru ni kena tahu sini. Kata gapo hadah kita. Tujuan kita tu gapo, hadah kita tu gapo. Kita nak bawa lagu mana, kita nak gapo. Jangan sekadar kata orang mari nak wari teori, kita nak memadamkan hak asal kita. Ini terkadang pemuda-pemudi bagus nak kepada kebangkitan Islam, nak sebar agama Islam, nak cemuru terhadap agama Islam. Buat ni berbagai-bagai, tapi mari dengan teori yang pelik-pelik lagu ni sampai ke memadamkan budak-budak pemuda-pemudi tubik daripada pemikiran hak asal. Sampai ke dia jadi memadamkan. Hak ni orang pengen kata nyanyo. Nampak tu tak? Teori ni orang pernah guna dengan imam-imam kita. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kena guna kan? Kena teori pelik-pelik lagu ni. Nawawi ni orang ngaji saja. Nawawi orang tak ada kegiatan. Nawawi ni orang tak boleh nak masuk dengan orang. Sampai ke mereka lari. Budak-budak hak lain tak selesai dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi akhir sekali, boleh tahu hak mananya emas, hak mananya bukan emas. Tengok. Hak yang dok menyakiti dia, ada wari teori pelik-pelik tadi, dok makan dengan teori pelik-pelik tadi, mana? Ainahum al-yawm. Di mana mereka itu sekarang? Ada Pak An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-imam atah. Sebab itulah teori kita nak pakai gapo-gapo, tengok molek. Tengok we pecah nah, tengok we pecah. Tengok we tahu gapo. Sebab itulah kita nak menghasilkan pengalaman tadi itu bukan sekadar kata kita pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini. Tak, ya kena ada orang yang nak pipingkan kita. Barulah kita itu selamat. Saidaliyah dalam negara kita, dalam negeri kita, tempat jual ubat tu berapa tempat? Tapi kita kena tahu kata diri kita ni, kita nak pakai penawar hak mana kena ada doktor kita untuk nak ayat mu kena makan gini, mu kena beli ubat ni, mu kena gitu, mu kena gini. Itu makna kata orang yang jaga diri dan selamat nak sampaikan diri dia kepada keselamatan, dan masyarakat boleh ambil faedah daripada dia dan dia jadi orang besar di dalam ummah ini. Penting. Nampak dah tu? Penting. Ni terkadang teori ni mari daripada adik-beradik kita. Ni terkadang teori ni mari daripada orang dekat kita. Ni terkadang mari daripada keluarga kita, mari daripada maskalah kita, teori pelik-pelik tadi dia. Sebab tu jangan teori tatawur ni ia boleh kita pasal banyak. Teori tatawur jadi kanak dalam kitab ni, mana teori kata asal manusia daripada binatang, bukan daripada Adam alaihissalam. Sebab tu mereka tak ada dhamir dalam masalah apa nama? Dalam masalah nak membawakan jiwa dia itu kena betul molek nak klik kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Soalan tak cerak mereka. Nampak tu tak? Wa ghairiha dan lain-lain daripada tu. Apabila makan teori ni salah, ulama kita susung. Khamisan katakanlah iaitu khawa'ur ruh 'indal urubiyyin. Makna kata kosongnya. Khawa' ni mana kata asal khawa. Khawa' ni mana kosong. Kosongnya ruhi, tarbiyah ruhi tak ada. Di sisi fok-fok Eropah tak ada. Dia dengan binatang tak ada beza. Kenapa? Dia dengan binatang tak ada beza. Kita ni ada waris-waris kita ada di luar negara, duk di Amerika apa baik, duk di Sweden, duk di Switzerland, duk di mana-mana, ada daripada waris-waris kita. Boleh mana kita tanya keadaan mereka yang duduk kerja di sana, yang duduk ngaji di sana, kita tanya. Ada satu hari yang mereka itu tak berpakaian, tubik luar-luar batas dan sebagainya. Ada satu hari hak dia. Seolah kata dia dengan binatang tak ada beza. Apa boleh jadi gitu? Terkadang ada syahadah tu, syahadah ni berbagai-bagai, tapi sunyi roh dia daripada tarbiyah. Apa? Kerana teori tadi itu mengatasi dia. Teori itu mengatasi dia. Orang kita terkadang ada Quran, ada hadis, ada qawaid, ada mata tu mata ni, tapi teori yang dia serah masuk dalam tubuh dia melekatkan dia, mentarikkan dia daripada semangat yang nak pergi ke depan, nak takdimkan benda molek kepada ummah, tak ada. Habis. Nampak tu tak? Berbagai-bagai. Terkadang sebab itulah jadi kata ngaji beragama, tapi orang nak
kemukakan benda yang mengaji kepada umat masyarakat supaya benda tu jadi kebaikan, ilmun yuntafa'u bihi, tak ada. Sebab teori. Teori ni penting. Terkadang kita orang kita nak baca YouTube tu, teori ni mari dana cara mikir lagu ni. Ni tempat yang kita kena tahu sungguh supaya kita ni boleh jagakan diri kita daripada pahami umpama ni. Kalau tidak, terlibat kita dengan dia. Di negara kita bukan tak ada lagu ni. Di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di mana lagi? Negeri Arab pernah. Negeri Putih tempat dia dah. Kelek asal hak dia pasti kena ada benda-benda lagu tu. Sebab tu kita sebagai orang Islam nak tahu sungguhlah di sisi sini ni. Maka insya-Allah kita berhenti sekadar inilah dulu pada perjumpaan kita sekali ni. Mudah-mudahan kita hubung pula pengajian kita tentang bab ni lagi. Insya-Allah bab ni kita akan ada lagi hak ulama kita sebut di dalam kitab Muqarrar tadi ini, perkara-perkara yang boleh kita pergi pakai dalam hidup kita sungguh. Kalau kita sebagai ayah ada anak, kita nak guna ilmu ni. Kalau kita sebagai ustaz, sebagai cikgu, sebagai tok guru, nak guna ni. Nampak? Terutama kita sebagai orang Islam, hak alal aqal kita orang Islam nak guna hak sini ni. Supaya apa? Supaya nak tengok jadi cerak nyata, molek kata gapo dia yang mereka itu nak bawa manusia kepadanya. Nampak je tak? Di sinilah perkara-perkara yang kita boleh ambil tahu. Alhamdulillah ulama kita tulis belaka dah kita. Ni kitab Muqarrar ni, anak-anak kita ada belaka ni. Nampak? Anak-anak kita pakai duk mengaji seluruh apa nama wilayah kita, hak Janubiyah tadi tu, hak selatan tu pakai ngaji hak ni belaka. Alhamdulillah ulama kita buat week kita pun kongsi ya, saya kongsi ya. Nampak? Kongsi tok guru kita ni hak buat kitab ni. Buat kitab ni kepada umat kita, kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita tu jadi selamat daripada afkarul munharifah. Afkar munharifah. Hak ni hak penting ni. Otak dia tu. Dia nak faham lagu mana. Kalau faham tak kena, ada ilmu apa saja. Dapat dah? Ya, ada ilmu apa saja. Kita tak ada ilmu pandai lah anak cucu kita. Tak. Dia tak boleh pandai sekadar tu. Dia nak guna ilmu pula tu. Lagu mana. Terkadang dia kena jahit dengan afkar, cara mikir yang menyeleweng ni, habis. Jadi, lidah pun tak gerak, otak pun tak gerak, anggota pun tak gerak. Ada. Salah kata, serupa dengan orang biasa. Bahaya lagu ni. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, janganlah menjadikan diri kita jangan menjadikan diri kita mangsa kepada mana-mana. Jangan jadi. Hingga kita ni nak jadi hak mana? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hak tu hak asah kita. Nak jadi lillahi rabbil alamin, kena pergi dengan ilmu pengetahuan yang daripada ulama-ulama Rabbani yang nak heratkan kita hidup belakang Nabi kita Muhammad SAW. Yakin situ. Barulah kita selamat dunia dan akhirat. Pada malam ini sekadar inilah sahaja dulu. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada paham yang munharifah, yang salah, yang tak betul, umpama puak-puak sekular, puak almaniyah yang nak mengajakkan kita supaya tinggalnya agama, dan kita itu duk faham kata agama itu tidak ada kena mengena dengan ilmu, bahkan agama adalah sebab jadi kemunduran. Itu adalah faham yang salah besar. Maka marilah kita itu sama-sama kita membantu ke pengajian kita di atas dasar ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu sama-sama kita berdoa kepada majlis pengajian kita, dan kita bersama hati, tenaga kita dan harta benda pula kita pangkat sama-sama lah supaya kita dapat berjaya di dalam ini dunia, supaya kita itu boleh berjaya pula di akhirat nanti bersama-sama serta dengan Nabi kita Muhammad SAW.
As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.